Topik perbincangan hari ini ialah soalan 1 dan soalan 2A kertas 2 SPM Bahasa Malaysia, iaitu rumusan dan pemahaman umum. Soalan rumusan mempunyai 2 kata kunci atau tugasan, iaitu isi tersurat dan isi tersirat. 30 markah akan diberikan untuk bahagian rumusan dan 9 markah untuk pemahaman umum. Wah, banyak. Kita kena pastikan yang kita dapat markah yang tinggi untuk bahagian ini. Untuk mendapatkan markah cemerlang, lazimnya kita mesti mengenal pasti sekurang-kurangnya 6 isi tersurat yang terdapat dalam petikan dan memberikan 2 isi tersirat dengan menggunakan ayat sendiri. Rumusan perlu ditulis tidak melebihi 120 patah perkataan. Jangan lebih. Untuk penulisan rumusan yang baik, kita perlu beri perhatian kepada 4 elemen. Pendahuluan, isi tersurat iaitu kata kunci pertama, isi tersirat iaitu kata kunci kedua dan penutupan. Jom kita buat latihan. Latihan 1. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu rumusan tentang punca-punca kemerosotan, pencapaian akademik murid dan peranan ibu bapa untuk mengatasi masalah ini. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Menurut Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (KPPK), pada tahun 2006, terdapat 2.66% murid sekolah menengah dan 4.87% murid sekolah rendah yang buta huruf. Masalah ini harus ditangani segera agar tidak menular sehingga dapat menggugat perkembangan dan pembangunan modal insan di negara kita. Permasalahan ini sering dikaitkan dengan sikap murid yang tidak berminat untuk belajar. Bagi mereka, pengalaman akan menentukan hala tuju mereka nanti. Akibatnya, komitmen mereka terhadap pelajaran akan terjejas. Kegiatan jenayah dalam kalangan murid turut mempengaruhi permasalahan yang berlaku ini. Menurut statistik pihak polis, sehingga bulan Mei 2005, 605 daripada 1,048 orang murid yang ditangkap terlibat dengan salah laku jenayah. Apabila keadaan ini dikesan, maka sudah pastilah kegiatan ini mempunyai kaitan dengan gejala punting sekolah. Tanpa hadir ke sekolah, sudah tentulah proses pembelajaran tidak akan berlaku. Ilmu tidak dapat diperoleh dan murid terbabit tidak dapat melakukan penambahbaikan diri. Fakta ini dikukuhkan juga dengan perangkaan yang dipaparkan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Negara YPJN, iaitu menunjukkan bahawa 2,377 daripada 4,674 murid yang ditahan sering terlibat dengan gejala punting sekolah. Menurut kajian psikologi, hubungan kekeluargaan yang renggang sering menyebabkan seseorang murid itu tidak mempedulikan pencapaian akademiknya. Masalah ini perlulah diatasi dengan kadar segera agar impaknya tidak menjadi semakin parah. Malah, institusi keluarga yang rapuh juga sering dikaitkan dengan kegagalan ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka dengan sempurna akibat tekanan hidup yang semakin mencabar. Pakar psikologi juga berpendapat anak-anak yang tidak dapat menerima didikan dan layanan yang baik di rumah akan menjejaskan prestasi akademik mereka semasa di sekolah. Kes penceraian ibu bapa juga semakin biasa berlaku di negara kita pada masa kini. Menurut statistik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada September 2005, 3,793 kes penceraian dalam kalangan bukan Islam telah dicatatkan. Masalah penceraian yang berlaku sudah pasti akan mengganggu emosi anak-anak dan seterusnya dapat menyebabkan pencapaian akademik mereka terjejas. Di samping itu, menurut kajian, kebanyakan ibu bapa kini sibuk mengejar kesenangan duniawi dan bersikap keakuan atau individualistik. Biasanya, ibu bapa yang sebegini sering melepaskan ketegangan dan tekanan jiwa mereka terhadap anak-anak sehingga menjejaskan tumpuan mereka dalam bidang akademik. Selain itu, kes keganasan rumah tangga di Malaysia juga semakin meningkat.
Keadaan ini menunjukkan kegagalan ibu bapa berperanan sebagai pelindung dan penjaga yang bertanggungjawab kepada anak-anak mereka. Gejala ini juga turut menyebabkan tumpuan anak-anak terhadap akademik akan terjejas teruk. Di samping itu, perubahan sistem sosial dan persekitaran turut mempengaruhi sikap serta tingkah laku anak-anak sehingga boleh menjadi agresif, nakal dan malas belajar. Sesungguhnya, anak-anak merupakan aset yang tiada tara nilainya. Ibu bapa pula diamanahkan untuk mencorak anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Perlu disedari bahawa pencapaian akademik merupakan salah satu tiket yang mampu menentukan baik buruk masa depan anak-anak. Setiap insan harus melakukan anjakan minda dan beriltizam untuk berubah kerana yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Diubah suaikan daripada dilema kemerosotan pencapaian akademik oleh Tam Chai Lian, Dewan Masyarakat, April 2009. Setelah anda baca dan fahami petikan, mulakan jawapan dengan elemen pertama, iaitu menulis perenggan pendahuluan. Ada cara untuk menulis pendahuluan ini. Pertama, kenal pasti kata kunci untuk isi tersurat dan isi tersirat terlebih dahulu. Kata kuncinya ada dalam soalan. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu rumusan tentang punca-punca kemerosotan pencapaian akademik murid dan peranan ibu bapa untuk mengatasi masalah ini. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Untuk mengenal pasti isi tersurat dan tersirat, baca arahan dalam soalan. Kata kunci pertama ialah isi tersurat, manakala kata kunci kedua ialah isi tersirat. Dalam soalan ini, isi tersurat ialah punca-punca kemerosotan pencapaian akademik murid, manakala isi tersirat ialah peranan ibu bapa untuk mengatasi masalah ini. Begitulah caranya kita mencari isi tersurat dan tersirat dalam petikan. Untuk menulis pendahuluan, hanya kata fokus isi tersurat sahaja yang mesti diubah kepada perkataan yang sinonim dan ditambah dengan latar masa atau latar masyarakat. Baiklah, kata kunci punca-punca juga bersinonim dengan kata faktor-faktor atau sebab-sebab. Jadi, anda boleh menulis pendahuluan sebegini. Jom kita lihat isi-isi tersurat yang telah dikenal pasti. Sikap murid yang tidak minat belajar. Kegiatan jenayah dalam kalangan murid turut mempengaruhi permasalahan yang berlaku. Gejala ponting sekolah dalam kalangan murid. Hubungan kekeluargaan yang renggang sering menyebabkan seseorang murid itu tidak mempedulikan pencapaian akademiknya. Kegagalan ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka dengan sempurna akibat tekanan hidup yang semakin mencabar. Masalah penceraian yang berlaku sudah pasti akan mengganggu emosi anak-anak dan seterusnya dapat menyebabkan pencapaian akademik mereka terjejas. Kebanyakan ibu bapa kini sibuk mengejar kesenangan duniawi dan bersikap keakuan atau individualistik. Kegagalan ibu bapa berperanan sebagai pelindung dan penjaga yang bertanggungjawab kepada anak-anak mereka. Perubahan sistem sosial dan persekitaran turut mempengaruhi sikap serta tingkah laku anak-anak sehingga boleh menjadi agresif, nakal dan malas belajar. Dengan isi tersurat yang dikenal pasti, pilih 6 isi sahaja untuk kita menulis perenggan pertama. Gunakan penanda wacana yang ringkas tetapi tepat supaya dapat menjimatkan jumlah patah perkataan. Anda perlu merancang, membuat ketetapan dalam minda untuk menggunakan penanda wacana. Rancangkan penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk menulis isi atau menggabungkan isi yang telah dikenal pasti. Hal ini dapat menjimatkan masa untuk berfikir. Contohnya seperti ini. Cadangan, isi 1 dan 2. Dan isi 3 selain itu. Isi 4 seterusnya. Isi 5 di samping itu. Isi 6 juga merupakan. Antara sebab kemerosotan pencapaian akademik ialah sikap murid yang tidak minat untuk belajar dan juga kegiatan jenayah yang berlaku dalam kalangan murid.
Selain itu, gejala punting sekolah dalam kalangan murid. Seterusnya, hubungan kekeluargaan yang renggang. Di samping itu, kegagalan ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka dengan sempurna akibat tekanan hidup yang semakin mencabar. Masalah penceraian yang berlaku juga turut mengganggu emosi anak-anak sehingga menjejaskan prestasi akademik mereka. Sekarang kita tulis elemen ketiga iaitu isi tersirat pula. Perenggan isi tersirat mestilah ditulis dalam perenggan lain. Kata fokus untuk isi tersirat dalam petikan iaitu peranan ibu bapa untuk mengatasi masalah ini. Gunakan penanda wacana atau kata seni yang ringkas dan tepat. Isi tersirat mestilah terdiri daripada pendapat anda sendiri dan berkaitan dengan isi tersurat. Ingat, tiada markah akan diberikan untuk isi tersirat jika anda ambil bulat-bulat daripada petikan. Jom kita lihat isi tersirat yang telah dikenal pasti. Tulis dalam satu perenggan lain. Berikut ialah contoh perenggan isi tersirat. Peranan ibu bapa untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan sepenuh tumpuan dan kasih sayang kepada anak-anak serta sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah agar dapat memantau prestasi akademik anak-anak. Baiklah, selesai dengan perenggan isi tersurat dan tersirat. Seterusnya, kita sampai ke elemen terakhir iaitu penutupan. Bahagian penutupan rumusan pula hendaklah dimulakan dengan penanda wacana penutup seperti kesimpulannya, secara tuntasnya, konklusinya. Anda perlu membina frasa yang membawa maksud cadangan dengan menyisipkan kata bantu seperti harus, mesti, wajar. Seterusnya, diikuti dengan perkataan supaya atau agar yang membawa maksud harapan dan akhir sekali anda perlu menulis frasa harapan. Anda faham apa yang cikgu maksudkan? Ini dia. Cuba tengok contoh penutupan ini. Kesimpulannya, ibu bapa haruslah menunaikan tanggungjawab mereka agar prestasi anak-anak dalam bidang akademik akan meningkat. Kita telah menyelesaikan penulisan rumusan. Jom kita lihat rumusan yang lengkap. Baiklah semua, tarik nafas dalam-dalam dan hembus. Tenangkan fikiran. Selepas ini, kita terus dengan soalan pemahaman pula. 3 soalan akan dikemukakan dalam bahagian ini iaitu memberi maksud rangkai kata atau perkataan, menjawab pemahaman berdasarkan petikan dan soalan kemahiran berfikir. Sudah bersedia semua? Jom kita mulakan. Berdasarkan petikan rumusan, jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat sendiri. Nyatakan maksud rangkai kata agar impaknya tidak menjadi semakin parah. 2 markah. Untuk soalan pertama iaitu maksud rangkai kata, hanya gantikan rangkai kata dengan perkataan sinonim dan bukan huraian. Hanya 2 markah diperuntukkan, jadi anda tidak perlu beri huraian yang panjang lebar. Agar bermaksud supaya. Impaknya bermaksud kesannya. Tidak menjadi semakin parah bermaksud tidak ketara. Jawapan, maksud rangkai kata tersebut adalah supaya kesannya tidak ketara. Jadi kita ke soalan kedua. Apakah kesan daripada gejala ponting dalam kalangan murid? 3 markah. Untuk soalan kedua, jawapannya sepatutnya ada dalam petikan. Jawapan bagi soalan ini ada dalam perenggan kedua dalam petikan rumusan. Cuba tengok. Jawapannya terdapat dalam petikan rumusan. Murid mudah terjebak dengan salah laku jenayah. Proses pembelajaran tidak akan berlaku. Ilmu tidak dapat diperoleh. Murid terbabit tidak dapat melakukan penambahbaikan diri. Ingat, tulis jawapan dalam ayat lengkap. Kesan daripada gejala ponting ialah murid mudah terjebak dengan salah laku jenayah dan proses pembelajaran tidak akan berlaku. Seterusnya, ilmu juga tidak dapat diperoleh. Selain itu, murid terbabit tidak dapat melakukan penambahbaikan diri. Jom ke soalan ketiga. Pada pendapat anda, apakah cara-cara untuk membantu murid meningkatkan kecemerlangan diri selain pencapaian akademik?
Okey, ini ialah soalan kemahiran berfikir. Jawapan tidak ada dalam petikan. Anda perlu memberi pendapat sendiri. Ingat, jawapan anda perlulah matang dan logik atau rasional. Jangan putus asa. Berikan jawapan sebanyak mungkin. Pastikan tiada kesalahan tata bahasa dan ejaan. Sudah bersedia untuk melihat contoh jawapan? Jawapan: mengamalkan nilai-nilai agama dan moral, melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran teknikal, memelihara tata susila dan adat resam, memantapkan sasiah dan disiplin diri. Jawapan penuh. Pada pendapat saya, antara cara lain untuk meningkatkan kecemerlangan diri murid adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama serta moral dan melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran teknikal. Murid juga perlu memelihara tata susila dan adat resam serta memantapkan sasiah dan disiplin diri. Kenalah tulis jawapan dengan ayat yang lengkap. Pastikan setiap isi disambungkan dengan menggunakan penanda wacana atau kata hubung yang bersesuaian supaya ayat anda lebih gramatik.